kenyataan, bicara yang palsu. Assalamualaikum guys, welcome back. Video ni akan panjang dengan penjelasan dan reaksi. Jadi aku akan terus straight to the point dan aku tak nak buang masa korang banyak. Semalam aku dapat message dari ramai kawan-kawan kita dekat bermacam-macam platform yang menunjukkan satu video seorang wanita yang nampak bijak, berpelajaran dan mungkin lebih pandai daripada aku, tapi satu perkara yang pasti, tak bijak dalam hidup. Guys, hari ni aku nak share sikit sebab aku baca merata-rata orang marah kenapa kita turun dan lawan. Okay. Orang bising kata tak kesian ke kat frontliner, tak tahu ke sekarang kes makin banyak. I tell you what. One thing, kita duduk kat rumah dah berbulan-bulan tapi kes tak pernah jatuh. Jadi kenapa kena bising bila orang keluar dan membantah isu COVID? Dan tahniah, kau dah bagi lebih peluang untuk kerajaan naikkan jumlah kadar jangkitan disebabkan korang yang bijak kononnya nak lawan tapi dengan cara yang paling purba iaitu berkumpul beramai-ramai. SOP confirm ke laut. Kalau tak percaya, korang boleh tengok video-video yang viral dekat media sosial. Aku bagi satu contoh. Kau tanya, kadar jangkitan tak turun-turun dan kau gunakan alasan ni untuk kau keluar, ibaratkan macam kau seekor kambing. Kerajaan gagal. Dekat dalam kandang, dekat luar ada harimau, serigala dan anjing yang tengah lapar. Kandang tu ditutup sebab tak nak bagi kau kena makan dengan binatang-binatang ni semua. Tapi kau tengok seekor kambing, keluar, kena baham. Seekor lagi keluar, kena baham. Dan disebabkan kau rasa boring duduk kat dalam kandang dan kau rasa kau kena keluar untuk jadi hero dan tamatkan perintah kandang kau, jadinya kau keluar. Apa keputusan dia? Yes. Kau dah masukkan kepala kau dekat dalam mulut binatang-binatang yang tengah lapar dan ganas ni. Cuma beza dia, binatang ni kau boleh nampak dengan mata kau sendiri. Tapi yang dekat luar ni ialah virus sekecil-kecil makhluk yang kau tak nampak dan ada dekat sekitar kita. Aku terjangkit. Ni semua salah kerajaan. Bahasa mudahnya, kau keluar, kau terjangkit, kau sebarkan penyakit dan jumlah jangkitan terbaru yang akan meningkat ni, itu semua jasa korang. Faham? Masalahnya sekarang ni bukan Malaysia saja yang ada turun naik dan juga susah untuk kawal dengan baik penularan wabak COVID-19 ni. Sebagai contoh, kita ambil Jepun. Pada awalnya, dorang bercadang untuk bagi kemasukan pelawat ataupun penonton dekat sukan Olimpik. Tapi disebabkan tiba-tiba kes dekat Jepun naik, dorang terpaksa batalkan cadangan dorang. Tapi kita tak nampak rakyat-rakyat dorang tu keluar dekat tengah-tengah jalan, lepas tu pakai baju hitam, lepas tu dengan sepanduk dan sebagainya untuk tentang kerajaan. Kedua, anda tanya, tak kesian ke kat frontliner? Anda rasa kerajaan kesian ke dekat frontliner bila membiarkan mereka menjadi doktor kontrak dan tidak mendapat apa-apa manfaat menjadi doktor? Ketiga, kerajaan ini sangat gagal kerana tidak dapat mengekang kes COVID, malah menjadikan COVID ini sebagai selimut mereka dan juga perisai mereka. Jadi kita kena fikirlah apa yang kita buat selama ni, apa sacrifices kita yang kita duduk rumah lama-lama ni, tapi kes pun tak turun, doktor kita semakin sengsara. Kononnya kerajaan sangat-sangat prihatin kepada frontliner dan kononnya kita kesian kepada frontliner. Jadi kita kena protes dan lawan. Bullshit. Tak payah nak tunjuk concern kononnya ini semua untuk doktor kontrak. Tapi dalam masa yang sama, korang bakal tambahkan lagi beban frontliner dan sedar tak korang yang jumlah pesakit terlalu tinggi dekat Malaysia ni, terutamanya dekat Selangor, sampaikan ada yang terpaksa menunggu bukan sehari, kadang-kadang 2 atau 3 hari untuk dapat masuk ke dalam ward. Kau ada lawat tak kemah-kemah dekat luar hospital yang tempatkan pesakit-pesakit COVID-19 ni? Hanya ada kemah kahwin dan juga kerusi plastik sementara nak tunggu mereka ditempatkan dekat dalam ward. Kalau betul kau concern pasal rakyat Malaysia, kenapa kau tak ke sana? Kenapa kau tak bantu doktor-doktor kontrak ni dan juga pesakit-pesakit COVID-19? Bullshit. Guys, COVID ni dah 2 tahun tapi kita tak nampak pun apa-apa hasil daripada kerajaan kita sekarang. Malah mereka melengah-lengahkan usaha untuk membenteras COVID ini sebab mereka lebih selesa dan boleh menjadikan COVID sebagai selimut dan juga perisai mereka. Sumpah, telinga aku panas, hati aku sakit. Bukan sebab kenyataan-kenyataan bodoh daripada perempuan ni, tapi juga pasal muka sarkastik dia yang kalau aku teruskan cakap, ayat-ayat yang keluar ni bukan ayat-ayat yang sedap didengar. I don't give a
about government. Kau tukar government mana pun, masalah yang sama tetap akan berlaku. Sama ada kau akan dapat government yang akan salahkan government sekarang ataupun government sebelumnya, atau apa saja wayang yang boleh dibuat untuk menunjukkan yang kerajaan mereka ni sempurna dan salah terletak kepada orang lain. Itu aku boleh bagi korang 100% confirm. Kenapa kau rasa kau perlu ambil tindakan untuk tukar government? Aku nak tanya, lepas tukar government, apa plan dia? Jawab soalan ni, dan bukan kau membebel, kau berani duduk kat atas jalan untuk lawan dengan government. Tunjukkan apa rancangan bendera hitam kalau kerajaan bertukar. Jadi kita sebagai rakyat yang patutnya rakyat jaga rakyat, dan kita juga, ini adalah satu pesanan dan juga untuk kita menjaga rakyat kita semua. Engkau sendiri cakap rakyat jaga rakyat, tapi sepanjang aku tengok gambar-gambar, video-video pasal perarakan bendera hitam ni, semua yang aku nampak ialah pasal politik. Turun Muhyiddin, kerajaan gagal. Banner yang besar-besar tak ada langsung pasal rakyat, semuanya pasal politik dan juga pasal kerajaan gagal. Berani lagi kau nak cakap rakyat jaga rakyat? Jangan nak persoal siapa tak melawan, siapa yang tak turun. Faktanya sangat simple. Yang katanya turun dan lawan, aku sifatkan sebagai kurang bijak, pentingkan diri, otak sempit dan keldai politik. Macam aku cakap sebelum ni, aku tak nafikan. Aku sendiri pun tak gembira dengan kerajaan sekarang ni, tapi apa yang aku buat ialah aku jaga orang sekeliling aku dan pastikan makan minum semua cukup. Aku tak nak persoal sama ada engkau jaga orang sekeliling kau ataupun tidak. Itu urusan kau, tapi dengan menyatakan sokongan kau terhadap tindakan yang membahayakan nyawa kau dan juga nyawa orang lain, ini ialah keputusan paling bodoh yang kau dah buat. Kau lepaskan diri daripada mulut harimau untuk masuk ke dalam mulut buaya. Bagi tahu aku satu fakta yang menunjukkan kau pernah jumpa kerajaan Malaysia yang ahli-ahli politiknya tak pernah gila kuasa dan hanya pentingkan diri dorang dan kroni dorang saja. Selama kau bernafas dekat bumi ni, selama kau hidup dekat Malaysia ni, kau pos otak kau dekat mana? Sampai kau tak ingat sejarah politik negara. Kau tengah pertahankan siapa patut berkuasa dan bukan siapa yang patut diselamatkan. Pada semua, politik bukan jawapan dan penyelesaian untuk masalah kita sekarang ni. Penyelesaiannya ada pada diri kita. Kalau kata semua yang keluar dan support bendera hitam ni sama ada keluar bantu komuniti yang tengah berlapar sebab tak ada makanan ataupun tengah sakit, ataupun daftar untuk jadi sukarelawan untuk barisan hadapan, ataupun paling kurang just shut your mouth, stay at home and make sure your family is safe. Lawan bukan penyelesaian, tapi hulurkan tangan, ringankan beban. Air kata pepantun, buka mulut sembang lebat, tapi rupanya kena lipat. Konon lawan untuk rakyat, sebenarnya jadi keldai lahanat. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Barang dia mau, sini, Wan,